Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini dalam PTM kita masuk kepada tajuk yang dinamakan Digital Communication. Okey, komunikasi digital. Apa yang kita nak belajar hari ini? Kita akan tahu penerangan tentang apa itu komunikasi dan dia punya sebab apa kita nak ada digital komunikasi. Betul, apa yang boleh impact digital communication dengan kehidupan harian kita dan jenis-jenis komunikasi digital yang ada, yang kita pernah guna dan kita boleh ciptakan. Okey, ini adalah contoh-contoh kepada komunikasi digital. Macam awak semua tengok kan, kita ada smartphone, kita ada laptop. Apa yang kita buat? Kita sebenarnya tengah berkomunikasi. Contoh-contoh komunikasi yang ada, kita pernah gunakan Wikipedia. Lepas tu kita ada social network kan. Lepas tu kita ada blog. Semua benda ni kita communicate antara seseorang dengan organisasi ataupun seseorang dengan seseorang yang lain. Okay. Ini jenis bentuk yang selalulah kita tengok: blog, wiki, email. Lepas tu text messaging, chatting, multimedia messaging, voice message. Kita ada apa ni? Voicemail, voice to text, podcast ni audio podcast ataupun video podcast. Kita ada web atau video conference, kita social media dengan social network. Okey, kalau dekat sini ada macam-macam benda lah yang kita boleh tengok kan. Kita ada website, kita selalu antara benda yang kita selalu gunakan, kita ada apa yang kita panggil WhatsApp, Telegram, betul tak? So dekat sini apa yang kita guna? Kita ada, kan ada macam-macam ada kan. Dekat situ kita boleh chat, kita boleh multimedia message, maksudnya kita hantar gambar, hantar audio, kita hantar video. Semua ni benda yang kita boleh kongsi lah. Okey, kalau kat sini kita tengok blog. Blog ni apa? Tempat orang berkongsi maklumat kan. Maklumat yang dia share, dia tahu. Apabila dia tahu tentang sesuatu, dia boleh share. Okey, so kat sini ada macam-macam jenis lah. Ada blog tentang video, ada blog tentang foto, gambar saja lah. Macam ni lah. Lepas tu kita ada content aggregator. Content aggregator ni dia lebih kepada dia tahu tentang sesuatu perkara, dia share. Contoh dekat YouTube kan, dia share lah. Contohnya tentang Marvel, dia cerita tentang Marvel comic, superhero tu ini semua. Tentang Pokemon kan, Pokemon air, Pokemon api dan sebagainya. Semua ni cerita. Ini dipanggil content aggregator lah. Konten dia. Kita ada microblog dan kita ada live blog. So semua ni berkenaan dia menceritakan sesuatu benda yang dia tahu lah, ataupun dia tunjukkan sesuatu benda yang dia tahu. Social media ada media sharing network. Media sharing network ni contohnya nak share video, nak share gambar, nak share audio. Itu dipanggil media sharing lah. Ada consumer review network. Maksudnya dia review barangan. Contoh dekat TikTok kan. Dekat TikTok kita ada orang dia apa ni, kita panggil racun TikTok kan. Dia share satu barang ni bagus dan semua. So orang beli. Itu dinamakan consumer review lah. Lepas tu kita ada discussion forum network. Ni tentang forum-forum lah. Dekat forum-forum ni kalau kita nak share maklumat sesuatu atau kita tak tahu sesuatu, kita boleh pergilah dekat forum-forum berkenaan. Type of wikis. Wikis ni macam tadi Wikipedia, kita nak cari maklumat kan. Selain tu ada juga orang letak macam-macam maklumat yang kita nak melalui laman web lah. Ada social curation dengan aggregation content, sama jugalah. Dia boleh letak macam-macam maklumat, kita boleh search dan jumpa. Ada impact ke tak benda ni terhadap kehidupan harian kita? Sebenarnya banyak kan. Kalau kita tak ada WhatsApp, kalau kita tak ada Telegram, awak boleh agak lah tak ada email, macam mana kita nak berkomunikate? So awak akan type balik SMS, akan hantar kan. So dalam gambar ni dia ada menunjukkan tentang step apa kita panggil, langkah-langkah email. Macam mana kita nak hantar email? Nombor satu, kita ada buat email, tekan plus kan, tambah email tu akan pergi kepada email server. Email server akan pergi kepada internet kita akan tengoklah dekat mana kita nak hantar email tersebut. Dia cari-cari, dia pergi kepada server email yang kita nak hantar tadi. Lepas tu orang tersebut akan dapatlah email kita. So inilah step dia, langkah-langkah kita nak menghantar email dan menerima email. Okay, email ni dia boleh teks macam biasa, macam tulis surat biasa. Dia juga boleh ada attachment. Attachment ni kita boleh letaklah video, audio, dokumen. Biasa orang letak dokumen lah. Kalau video, audio tu dia ada limit apa?
limit memori dia lah, dia boleh hantar. Sebab tu sekarang kita ada Drive, Google Drive dan sebagainya. Kita boleh share link saja untuk orang tengok, macam YouTube kan. Kita share link, orang boleh tengok lah video tersebut, tapi tak perlulah download. Okey, dekat email kalau awak perasan dia ada nama CC dengan BCC. Okey, CC ni apa? Kalau dari segi dulu-dulu dia, bila kita cakap CC ni adalah carbon copy. Atau kertas karbon kan, kopi. Maksudnya CC ni sebenarnya bila awak nak hantar sesuatu email, awak akan gunakan hantar kat siapa, lepas tu bawah tu ada CC. Bila awak tekan CC tu, sebenarnya dia boleh hantar kepada awak, sertakan sekali bos awak. So bos awak akan noted lah perkara ni. Siapa yang bertanggungjawab akan noted tentang perkara ni. Itu namakan CC. BCC pula adalah back carbon copy. Sesiapa yang tidak berkenaan ataupun hanya ingin mengambil maklum saja, awak nak bagi tahu je proses ni tengah berjalan, awak boleh letak kepada BCC lah. CC dengan BCC ni peranan dia hampir sama lah. Dia boleh nampak lah benda tu. Recipient kan respon message. Bila awak dapat email, awak boleh respon balik email tu. Boleh tekan reply ataupun reply all. Okay, kalau macam dalam email tersebut ramai orang, awak nak reply kepada penghantar sahaja, awak boleh tekan reply. Okay. Kalau awak nak hantar balik kepada semua orang yang berada dekat dalam email berkenaan, contohnya awak ada orang ni dia reply email, dia hantar email kepada semua orang kan, dalam kumpulan berkenaan ramai lah. Jadi bila awak tekan reply all, maksudnya semua orang akan dapat email awak. Awak respon kepada email berkenaan dengan semua orang melihat awak. So kalau dalam email berkumpulan yang banyak, awak hanya tekan reply lah kalau nak reply kepada penghantar saja. Tapi kalau nak reply kat semua orang, awak tekan reply all. Semua orang akan dapat email awak reply tersebut. Email software can include built-in folder for management message. Kita boleh juga buat folder-folder lah kalau dekat dalam email ni. Contoh awak nampak dekat Outlook, dekat Gmail pun kita ada. Kejap. Kat sini nampak kita ada folder. Nampak? Selain daripada tu, kita boleh juga namakan lah folder ni, folder apa-apa. Folder message can be archive. Okay, kalau kita nak simpan message tu kan, nak simpan message tu, pergi kepada archive, kita boleh archivekan dia lah. Dia akan masuk ke dalam archive. Okay, netiquette. Netiquette ni apa? Etika berinternet. Itulah secara asas dia lah. Okay, apa yang ada dekat etika berinternet ni? Family photograph can be shared causing untold loss of reputation, personal privacy and employment. Okay, gambar yang awak nak share, tak semua gambar awak boleh terus share kan. So kita ada etika lah. Gambar ni beri impact tak kepada kerjaya, kepada alam sekitar, kepada rakan-rakan dan sebagainya. Awak kena fikir lah. Kalau okey, baru boleh share. Apa-apa yang awak nak post kan, dalam Facebook, dalam WhatsApp kan, status, apa benda yang awak nak tulis, nak post, kalau benda tu confidential, maksudnya persendirian kan, antara awak dengan dia, tu tak boleh nak sebarkan dalam internet. Awak tak boleh share lah. Contoh ni pekerja kan, tentang majikan apa, kalau awak share boleh hilang kerjaya lah. Ada electronic misstep when viral, they had the personal information spread online and have had to relocate. Okay, masuk kat sini benda viral. Pernah dengar kan, kalau ada video viral, ada macam-macam, apa-apa benda yang viral sekarang ni, apabila sesuatu benda berada di internet, kita tak boleh nak hentikan. Sebab apa? Sebab semua orang ada, semua orang boleh download kan. Kalau dah buang dekat internet pun, nanti orang lain akan upload pula. So jadi dekat sini perlu fikir masak-masak lah sebelum nak upload sesuatu ni. Okay, social media. Social media ni dia ada positif effect dengan negatif effect. Apa effect dia? Kalau positif, kita tengok dekat sini kita boleh belajar benda baru, boleh tahu apa-apa benda berkaitan dalam dunia ni, boleh keep in touch. Kita tahu apa berlaku dekat New York, apa berlaku dekat sini, apa berlaku kat sini kan, semua dapat tahu. Komunikasi pun lebih interaktif kan. Kita boleh like, boleh share, boleh komen. So semua ni dia bagi positive vibe kan. Kita akan seronok untuk share sesuatu. Boleh mengumpul maklumat, gather support. Nak cari siapa support kan, nak tak kita buat satu kumpulan ni semua. Tu kita akan tengok. Contohnya awak nak menjual sesuatu, awak bagi tahu dulu kan, sesuai ke tak. Tu ramai orang komen nak okey, baru awak buat.
So idea tu datang daripada support kan. Ada orang support idea awak dekat mana? Dekat social media lah. Okey, di sebalik positif ada negatif dia. Apa negatif dia? Kita tengok kalau kat sini kita ada disinformation. Maksudnya salah maklumat. Dia bagi salah maklumat. Kita ada scam. Scam ni apa? Orang yang menipu lah kan dekat social media. Kita ada technology addiction. Contohnya hari-hari mesti nak buka Facebook, hari-hari nak buka TikTok. Kalau tak buka apa jadi? Dia rasa macam something wrong, something tak kena. Okey, ni technology addiction lah. Lepas tu technology overload. Maksudnya maklumat berkaitan teknologi ni terlebih. Sebenarnya manusia ni dia ada limit dia. Berapa banyak maklumat kita boleh simpan. Macam tu. Untuk sesuatu masa lah kan. Tapi dekat sini apabila terlalu banyak kita baca, kita tengok berita apa semua, kita dah terlalu banyak. Bila terlalu banyak information overload, so kita akan hilang apa yang kita nak tahu tadi. So dekat sini sebab tu kita tak boleh nak lebih-lebih lah tengok social media dan sebagainya kan. Nak scroll dah banyak sangat maklumat, nanti kita akan hilang. Yang mula-mula tadi kita tengok, kita dah hilang dah. Ni social media, ni social network. Kalau social network ni networking lah. Networking ni contohnya kita LinkedIn kan. So dekat sini kita nak improve kita punya kita punya career, kita punya kerjaya. Positive effect dia keeping in touch with other people. Sebab network kan, kita berhubung dengan orang lain yang boleh keep in touch. Kita tahu dia kerja apa dan sebagainya kan. Interactivity, growing a career, macam saya cakap tadi, kerjaya. Immediacy, maksudnya cepat lah. Cepat. Information control, kita boleh kawal maklumat apa yang kita nak share, apa yang kita tak nak share. Ni. Dan business and social networking. Kalau ke business lebih mudah lah kan. Sebab tu social network ni lebih bagus kalau orang ada business, dia bermain social network. Negative effect dia lost privacy. Privacy tak ada. Illegal activity, bahayalah kepada illegal activity. Kalau terjebak dengan illegal activity yang kita tak tahu. Lost information control, kadang-kadang kita tersilap maklumat nak share. Decrease employability. Kalau awak punya ni kan, nama tu kan, awak dah membuat career yang bagus, tiba-tiba ada orang viral tentang awak. So kadar untuk awak diambil bekerja pun berkurang. Downside for businesses. So kalau negative impact dia, so business tu macam viral kan, kedai kotor dan sebagainya, ada orang datang tak? Tak ada, sebab viral. Jadi kat sini susah jugalah untuk business untuk berjaya sebab ada negative effect dia. Use and create multiple type of digital communication. Cara mudah dekat sini kalau kita nak share sesuatu, kita nak berkomunikasi. Kalau kat sini kita ada video job interview. Sebab apa video job interview ni dilakukan? Kadang-kadang orang tu jauh kan, tak rapat. Dan sekarang dalam situasi pandemik yang sebelum ni kan, tak semua boleh berada pada satu tempat yang sama. Jadi kita gunakanlah digital komunikasi untuk berkomunikasi. Contoh-contohnya macam kelas-kelas kita gunakan Google Meet, kita gunakan YouTube kan. Semua video conference webinar ni semua dianjurkan gunakan digital communication. Tapi kesemua digital communication ni haruslah mengikuti netiquette, etika berinternet tadi. Use digital communication following netiquette. Macam mana kita nak tahu netiquette ni? Apa yang kita kena buat? Kita kena layan mereka seperti mana mereka melayan kita. Kalau awak nak mereka layan baik terhadap awak kena mulakan dulu. Itulah maksud dia. Kena polite. Polite ni apa? Bersopan santun lah. Tak menggunakan perkataan agresif, tak ada perkataan yang mengganggu sensitivity. Jaga-jaga gunakan joke, lawak kan. Lawak-lawak awak simpan dulu, jangan terus guna. Takut orang akan terasa hati. Jadi jaga-jagalah. Sarkastik. Ayat-ayat sarkastik pun perlu berjaga-jaga. Untuk apa-apa perkara yang kontroversi, silalah gunakan pegangan yang neutral. Awak tak menyokong mana-mana belah pihak. Tu yang bagus lah untuk netiquette ni. Baca mesej sebelum hantar. Maksudnya awak nak type mesej, hantar terus. Tak, kena baca dulu apa yang awak tulis, baru tekan send. Supaya tak ada typo error. Email consider as public communication. Jadi email yang awak tulis mungkin boleh di forward kepada sesiapa lah. Jadi kenalah check dahulu apa yang awak type. Sentiasa beringat manusia yang akan baca mesej awak.
Ingat manusia yang baca mesej awak. Jadi jaga-jagalah hati mereka. Ini kalau dalam social network. Respect ada participant. Kena tahu dulu sebelum add as friend. Dah tahulah, jangan main add friend kan. Nak friend yang banyak, nak follower yang banyak saja. Jangan terlebih share benda-benda yang awak tak kenal kan. Awak share je semua. Sebelum post satu komen, baca dulu, tengok macam mana orang akan react dengan mesej awak. Jangan terus post je. Jangan mengambil online discussion ni dekat dengan perkara yang tak berkaitan. Contoh, orang ni tengah berbincang nak pilih A atau B. Tiba-tiba awak cerita tentang C pada komen, tak ada berkaitan kan. Jangan buat macam tu lah, sebab dia sukarlah untuk orang yang memerlukan maklumat tersebut. Jangan post apa-apa yang berkaitan dengan bully cyber. Contoh nak bully orang ni apa kan. Jangan keep track member activity. Jangan keep track ataupun kita panggil stalk lah. Stalk member ni ada kat mana ke apa semua kan. Itu dipanggil cyber stalking. Bahaya juga ni. Protect your online reputation. Jaga-jagalah reputasi online awak. Kena jagalah nama baik ni. Ni kalau dalam blog pula, apa yang boleh kita buat? Sebarkan maklumat yang betul-betul, yang ada rujukan kan, yang betul. Bukan awak datang ilham je terus type post semua kan. Jangan ada flaming ni macam kita bangkitkan isu-isu, atau kita kita mempersendakan dia punya komen, dia punya status kan. Jangan macam tu lah. Create digital communication that follow etiquette dari segi email address. Biasanya kalau kita nak guna email, nak create email address, tengok yourname@email.com. Kalau boleh untuk pekerjaan, untuk benda-benda yang official, awak gunakan nama yang betul lah. Jangan guna nama pelik-pelik, nama lagu ke, nama apa kita panggil, nama panggilan ke. Dia tak official lah. Bila baca tu nama tu macam nampak awak macam main-main. So kalau boleh kena adalah email yang official. Kalau nak create blog, dia kata gunalah Blogware. Blogware ni satu website lah yang menggunakan satu sistem yang kita boleh buat blog. Contohnya Blogger. Awak tengoklah Blogger, register dengan akaun Google, kita boleh buat blog. Dia dah ada template, kita ikut je benda tu. Kejap lah, dalam masa berapa minit boleh siap satu blog. Ini cara video conference. Apa cara video conference ni? Cara kita nak membuat video conference dengan beretika. Kalau gunakan Bluetooth, silalah jarak jangan lebih dari 9 meter supaya tak terputus lah. Contohnya awak guna mic Bluetooth kan, ataupun speaker Bluetooth, jangan lebih daripada 9 meter. Kalau yang ni dikatakan dengan close distance lah. Kalau RFID macam mana pula? Kalau kita pergi dekat tol kan, kat tol awak guna touch and go, janganlah kereta tu terlalu jauh kan, kena dekat lah. Itulah maksud dia. Kalau NFC, macam biasalah guna credit card dan sebagainya. Satu lagi pesanan saya, kalau guna credit card untuk wave, tolonglah tutup nombor ke, jangan pegang-pegang kad tu sementara tunggu nak bayar kan. Orang akan nampak nombor tu, tu bahaya jugalah. Ini adalah perkara yang boleh dengan tak boleh yang dalam social media untuk bisnes. So ini awak boleh baca sendirilah, ada 8 benda. Kalau bisnes boleh baca benda ni. Ini sambungan dia lah. Cuma kalau dalam professional messaging, jangan gunalah emoticon macam ni, sad face kan, smiley semua-semua ni kan. Lepas tu guna-guna TTFN, Tata for now. BRB, be right back. Ni tak formal lah benda-benda ni. Kalau awak gunakan untuk message yang benda-benda profesional, jangan gunakan benda-benda ni. So setakat ini sajalah untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.